Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam video ini kita akan tengok contoh-contoh penyelesaian atau contoh-contoh soalan berkaitan dengan hubungan di antara Q, U dan K. Dalam video sebelumnya kita dah tengok hubungan di antara Q, U dan K. Kita dah tengok pun ketiga-tiga graf tadi. In fact, kita dah tengok dalam satu graf kat mana duduk UK, QU dan QK. Okey. Okey, kita tengok contoh ini. Traffic volume during a stable free flow condition is 600 vehicle per hour with an average speed of 75 km per hour. Estimate the average speed of traffic under congested situation for the same volume of traffic if speed and density are linearly related. Okey, ingat hubungan ini ataupun penyelesaiannya ini yang kita assume dalam subjek kita adalah U dan K adalah linearly related. Okay. The maximum free flow speed for the road section is 90 km per hour. Jadi, kita keluarkan apa yang ada. Q 600 vehicle per hour, U1 75 vehicle per hour, km per hour dan UF 90 km per hour. Okey. Jadi biasanya saya akan lukis supaya senang nampak. Okey, kita sketch dulu. Kita sketch contohnya kat sini, kita tahu bentuk dia parabolik, kita tahu ini adalah maximum capacity ataupun Qmax dan kita tahu diberi kat kita 600 600 Q ni 600 diberi pada kita U dia adalah 75. UF berapa? UF dia bagi kat kita 90 km per hour. Okay. So dia suruh cari apa? Dia suruh cari estimate the average speed of traffic under congested situation. Okay. Ini adalah kawasan yang stable. Kawasan congested kat sini. Sebenarnya penyelesaiannya cukup mudah. Kalau kita tengok apa orang kata sifat-sifat parabola. Sifat-sifat parabola adalah simetri. Okey, kalau sini 90, sini 75, sini kosong, sini automatik kita dapat 15. Okey, itu kalau daripada sifat-sifat parabola. Apa yang saya nak kamu cuba selesaikan menggunakan equation. Proof that this U2 is 15 km per hour. Okey, kita tengok kat sini senang. Ni yang saya cerita tadi ni. Okey. Jadi dia kata itu adalah 15 km per hour. Mudah itu kalau gunakan sifat-sifat parabola. What I want you to do is try to prove it using equation. Gunalah kalkulator ni. Okey, kalkulator ni boleh selesaikan parabolik dan sebagainya. Okey, dia boleh bagi nilai kat kita. Dia akan bagi X1 75, X2 15. Okey. Tengok balik kalkulator ni, cari balik manual dia. Kalau tak ada, boleh dapatkan manual dia soft copy online. Masukkan kita punya model sahaja. Okey. Okey, itu soalan contoh soalan pertama kita. Sekarang kita tengok pula contoh soalan yang kedua. Example 1.7. Okey, kalau ada nombor example ini, maksud dia bendanya ada dalam buku ni. Okey. Hopefully you get the latest version lah. Ini version yang lama. Okey. Okay, kita tengok apa soalan dia. Vehicle in a traffic stream move at an average headway of 2.2 second. The average speed is 80 km per hour. Estimate the flow rate Q and density K of the traffic stream. Ingat lagi yang saya cakap dulu, ada yang makroskopik, ada mikroskopik. Speed ni adalah makroskopik untuk the whole stream. Dan ini headway adalah mikroskopik, iaitu jarak masa ataupun sela masa di antara kenderaan yang berturutan dalam aliran trafik tadi. Okey, 2.2 saat. Ingat, headway adalah 2.2 saat, tapi unit sebenar dia adalah 2.2 saat per kenderaan. Okey. Kalau kita tahu benda yang saya kata reciprocal, yang saya bagi table sebelum tu, okey, what is flow rate? Flow rate Q. Q adalah
vehicle per hour, iaitu kenderaan per masa. Ini masa per kenderaan. Jadi senang je nak dapat flow rate dia. Okey? Okey, kita tengok. Okey, solution dia Q sama dengan UK. Dan kita kata Q adalah sama dengan 1 per headway yang saya kata tadi. Okey? Sebab dia adalah Q adalah kenderaan per masa. Sedangkan headway adalah masa per kenderaan. Okey, jadi kalau kita tengok Q adalah 1 per H, iaitu 1 per H adalah 2.2 saat. 1 jam ada 3,600 saat. Jadi 3,600 bahagi 2.2 kita dapat 1636 vehicle per hour. Okey. Okey. Untuk K pula, Q sama dengan UK. Jadi K sama dengan Q bahagi U. Okey. What is Q? 1336. What is U? 80. So 1636 divide by 80, kita dapat 20.45 vehicle per kilometer. Okay, dia tanya flow rate dengan density. So that's the answer. The flow rate is 1636 dan density is 24.45 vehicle per kilometer. Okay, now this is the next question. Ini question tentang application. Application bagaimana kita nak menggunakan apa yang kita belajar dalam trafik untuk nak menyelesaikan masalah sebenar. Okay, kita cuba baca dulu soalan dia macam mana. Ini soalan final sebenarnya ni. Free flow speed. Ingat tu. Free flow speed apa dia? UF 90 km per hour. Traffic flow Q adalah 1,500 yang terdiri daripada 50% passenger car, 20% small van dan 30% bus. Average spacing, apa lagi? Mikroskopik balik kan? Spacing di antara passenger car adalah 7 meter. Spacing di antara bus ataupun van adalah 14 meter. Lepas tu, ini application dah. So, occupancy rate untuk setiap kenderaan ada, untuk setiap kereta ada 3 orang on the average dalam satu kereta. Okay. Dan untuk bus pula, on the average ada 34 orang dalam satu bus. Sekarang dia kata kita nak mengadakan satu polisi, nak melimitkan, nak mengurangkan kenderaan persendirian di dalam bandar pada masa lunch ni, 12 hingga pukul 14 ni. Okey, pukul 12 hingga pukul 2. Okey. Dia kata apabila kita buat polisi ni, 60% daripada orang yang dalam kereta ni akan berpindah pergi naik bas. Okey. Jadi dia kata again, assume speed and density are linearly related. Again, kita hanya boleh buat untuk linear. Okey, kalau nak belajar muka linear ni saya kata belajar nanti dalam master nantilah. Okey. So, pada sobat, determine the jam density and the maximum traffic flow sebelum implementation. Lepas tu, jam density dan maximum traffic flow selepas implementation. Lepas tu, ubah gambar saya sikit. Explain apakah implikasi transport polisi ini terhadap sistem trafik dekat bandar kita. Okey. Okey. Jadi kita tengok balik kat sini. UF 90, Q 1,500, 50% passenger car, 20% van dan 30% bus. Dia punya spacing 7 meter di antara kereta dan 14 antara van. Okay. Sekarang apa yang jadi? Kita nak kena kira yang pertama sekali dalam 1,500 ni ada berapa kereta, ada berapa van, ada berapa bus. Daripada berapa kereta, berapa van, berapa bus tadi, ada berapa bilangan penumpang semua, kereta dan bus. Apabila kita kenakan polisi ini, 60% daripada kereta akan pindah pergi ke bus. Jadi sekarang bilangan penumpang masih sama tau. Sekarang berapa yang tinggal keretanya? Van tetaplah, van tak kacau. Dan berapa pula pertambahan bus? Jadi berapa yang tinggal sebenarnya queue di atas jalan tu? Okey. Ini kita boleh tengok kesan bagaimana kalau kita buat polisi, kita nak menyuruh orang naik public transport. Dengan naiknya, ramai orang menggunakan public transport. Contoh kat KL ada LRT, MRT,
monorail dan sebagainya. Jadi dia dapat mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan dan dalam masa yang sama, okey, secara tidak langsung dia akan mengurangkan kesesakan di atas jalan raya. So cuba buat yang ini. Okey, nanti saya akan buka forum, pakat upload jawapan kamu dalam forum. Lepas tu pakat komen. Okey, tengok kat mana kawan buat silap atau siapa yang buat betul boleh explain kepada kawan. Okay, this is what we call peer teaching. Kawan mengajar kawan. Dan biasanya peer teaching ni akan efektif kerana apa? Kerana semua pakat-pakat perah otak untuk cuba nak menyelesaikan. Saya akan memantau sahaja. Okay, cuba buat, nanti upload dalam forum ya. Okay, kita tengok example seterusnya. Example 1.8. Sekali lagi ini dalam buku. Okay. Free flow speed of a vehicle on a road section is 88 km/h. Jam density 228 vehicle per kilometer. Estimate the density of the road if the traffic flow is at maximum level. Estimate also the possible maximum flow for the road section and the average speed of the vehicle at maximum traffic volume. Okay, ini soalan mudah sangat kan ni. Kacang lah kalau kita kata. Okay, kenapa dia bagi kat kita UF, dia bagi kat kita KJ. Okay, seperti yang saya terangkan dalam dalam graf UK tu, saya kata Qmax berlaku pada half UF, half KJ. Okay, jadi dia dapatkan density. What is the density? Density is half of this jam density. 228 bahagi 2, iaitu 114 jam density. Lepas tu dia kata estimate also the speed, average speed. Average speed berlaku pada Qmax berlaku pada half of the UF which is 88 bahagi 2, iaitu 44. Dah dapat dah. UF dapat, UC dapat, KC dapat. Okay. What is Q? Q sama dengan UK, iaitu UF kali UC kali KC bahagi, tak ada UC kali KC je lah. Okay, UC is UF per 2, KC is KJ per 2. Okay, so 88 kali 228 bahagi 4. Sebab ini bahagi 2, ni bahagi 2. Okay, kita tengoklah. Tadi saya cakap je, okay, kita tengok. Okay, so density separuh daripada jam density 114 dan QC adalah UF KJ per 4, iaitu 88 bahagi kali 228 bahagi 4. Okey. Dan UC adalah half of the UF. Okey. So very simple soalan ni, very simple. Okey. Okey, saya rasa kita berhenti dulu kat situ dan nanti kita akan tengok video terakhir dalam chapter 1 kita pasal level of service. So cuba buat soalan-soalan yang ada dalam buku ni. Lepas itu cubalah tengok soalan-soalan lepas, soalan-soalan ujian dan sebagainya, because practice make perfect. Okay, buat latihan sebanyak mungkin. Kenapa? Sebab calculation ni kita kena buat latihan. Dengan kita buat latihan, kita akan semakin cepat menyelesaikan dan fikiran kita semakin tajam. So tolong buat latihan walaupun bukan sebagai tugasan. Itu adalah on your own effort. Ingat balik kita punya student learning time, berapa jam untuk kelas ini. Okay. Kuliah kita berapa jam. Jadi you have to work on your own for almost triple of our lecture time. Okay. So sekian, kita jumpa lagi dalam video terakhir untuk chapter ni nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.